A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah dengan sama-sama kita membaca Sab'ul Masani Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi yang dihormati, yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah Haji Hussein, pembentang program Fiqh Korban Kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin, peringkat doa paling mengkaman. Alhamdulillah kita dah masuk siri yang kedua. Minggu lepas pun kita dah bermula pada hari yang sama, waktu yang sama. Jadi insya-Allah kita akan berlangsung pada 4 siri dan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, jika adalah Al-Fadhil Ustaz Ramlami Haji Mahmud, pengarah Akademi Doa, dan seluruh kaki tangan staf doa dan semua sekali yang hadir pada malam ni. Jadi saya tak nak melengahkan masa, saya dengan menjemput dan mempersilakan Fadhil Ustaz Abu Usamah untuk membentang Fiqh Korban Kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin bagi siri yang kedua. Dengan segala hormatnya, falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Khairuddin, tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita dalam pengajian fiqh korban daripada kitab Minhajul Talibin, doa negeri Terengganu, kerajaan negeri Terengganu yang membuat pengajian khususnya untuk kita mendalami berkenaan dengan fiqh ibadat korban sebelum daripada kita masuk ataupun sebelum kita sampai kepada hari kita melaksanakan ibadat korban. Dan kita mengharapkan pengajian seperti ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yusannu li muridiha an la yuzila sya'rahu wa la dhufrahu fi 'ashri dhil hijjati hatta yudhi. Maksudnya, dan disunatkan. Yusannu makna disunatkan. Apa maksud disunatkan? Disunatkan ia adalah suatu tuntutan yang dituntut oleh syarak. Yang mana tuntutan ini bukanlah tuntutan yang putus. Maksud bukan tuntutan yang putus adalah sekiranya seseorang itu tidak melakukannya, bukanlah dikirakan dia telah bukan dikira dia melakukan dosa. Namun bagi orang yang melakukan perkara ini, bagi orang yang melakukan perkara ini, maka dia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan sunat. Dia sunat ataupun sunnah dengan wajib adalah dua-dua perkara itu adalah perkara yang dituntut oleh syarak. Perkara yang wajib adalah perkara yang dituntut oleh syarak. Begitu juga perkara yang sunat adalah perkara yang dituntut oleh syarak. Cuma perbezaan di antara wajib dengan sunat ataupun perbezaan di antara tuntutan wajib dengan tuntutan sunat adalah tuntutan wajib adalah tuntutan mu'tamad, tuntutan yang putus.
Manakala tuntutan sunat adalah tuntutan yang tidak mu'tamad dan tidak putus. Maksud benda mu'tamad dengan benda putus ataupun tidak putus. Putus ni maksudnya tidak boleh tinggal sama sekali. Kalau tinggal maka berdosa. Manakala sunat, kalau tinggal tidaklah berdosa. Tapi kedua-duanya kalau buat dapat pahala. Okey, itu maksud sunat. Sunat li muridiha. Bagi orang yang menghendakinya korban. Orang yang menghendaki untuk melakukan ibadat korban. Sunat bagi orang yang berkehendak untuk melakukan ibadat korban. Alla yuzila sya'rahu wala dhufrahu. Dia tidak menghilangkan bulunya dan juga tidak menghilangkan akan kukunya. Okey, disunatkan kepada orang yang berkehendak melaksanakan ibadat korban, sunat tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan. Perkataan tidak menghilangkan ataupun perkataan menghilangkan ni banyak. Sama ada dengan kerak, ataupun dengan bakar, ataupun dengan cabut, ataupun dengan kekoh, dengan gigi. Tak kira, dia guna perkataan izalah. Imam Nawawi guna perkataan izalah supaya kita faham daripada perkataan izalah, ia bukan hanya merujuk kepada kerak sahaja. Bahkan apa jua jenis menghilangkan, sama ada kerak, bakar, kekoh, semuanya adalah tidak dibolehkan. Okey, itu maksud tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan sya'rahu, akan bulunya. Perkataan sya'ar, bulu. Semua jenis bulu. Rambut, sya'ar. Bisa, sya'ar. Janggut, sya'ar. Bulu hidung, sya'ar. Bulu kemaluan, sya'ar. Bulu tiak, sya'ar. Tidak menghilangkan bulunya. Wala dhufrahu, dan tidak juga dia menghilangkan kukunya. Sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki. Ada lagi kuku lain? Tak ada dah. Kuku dia. Sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki. Bila fi ashri dhil hijjah. Pada 10 daripada bulan Dhul Hijjah. Perkataan Imam Nawawi yang singkat-singkat je nak sampai sebaris tu. Tapi banyak permasalahan-permasalahan yang biasa ditanya dapat kita jawab daripada perkataan Imam Nawawi. Okey, boleh faham? Imam Nawawi kata disunatkan bagi orang yang menghendaki. Orang yang ingin, itu makna menghendaki, orang yang ingin melaksanakan ibadat korban. Jadi bermakna kalau orang yang tidak ingin melaksanakan ibadat korban, adakah disunatkan dia tidak melakukan perkara ini? Tidak. Okey, boleh faham? Siapakah yang disunatkan tidak melakukan perkara ini? Orang yang ingin melakukan ibadat korban. Okey, boleh? Jadi bermakna kalau orang itu tidak ingin melakukan ibadat korban, maka sunat tak dia tidak melakukan perkara ini? Tidak. Okey, jelas. Ada orang tanya, Ustaz, saya masuk awal 1 Zulhijjah, saya tak ada lagi keinginan untuk melaksanakan ibadat korban. Beberapa hari sebelum daripada raya haji, saya dengar ustaz ceramah dalam radio ataupun dalam TV ataupun di masjid, bagi orang yang berkemampuan mesti dia kena melaksanakan ibadat korban. Kalau dia tidak melaksanakan ibadat korban, maka dia telah melakukan perkara yang makruh, perkara yang dilarang. Maka di situ barulah saya keinginan untuk melaksanakan ibadat korban. Tapi masalahnya ustaz, kan orang yang nak buat korban tak bolehkah kerak kuku apa semua sekali? Boleh faham? Tapi saya pada awal Zulhijjah, saya kerak dah kuku. Okey, jelas tak soalan ni? Kita jawab lagu mana? Tak ada masalah. Sebab benda tak ada masalah? Sebab awak saat itu tidak lagi berkehendak untuk melaksanakan ibadat korban. Bilakah awak saat itu sunat untuk tidak menghilang ketika awak berkehendak? Sebelum daripada awak berkehendak, maka tidak disunatkan. Jadi, apa yang awak buat sebelum daripada ni tidaklah dimakruh, tidaklah dilarang. Okey, boleh faham? Jelaskan? Satu. Yang kedua, ada sebahagian daripada orang, dia buat satu korban, yang mana korban saat itu, dia buat untuk dia dan untuk keluarga dia. Berarti molek? Untuk siapa? Untuk dia dan keluarga dia. Okey, kita gini. Kalau kita buat, kita bincang pada minggu lepas. Kita kalau buat ibadat korban,
maka disunatkan. Benda kita kalau kita buat ibadat korban, maka bahagian kita, kalau kita kata bahagian kita seekor kambing, kalau kita belih kambing, ataupun satu bahagian daripada seekor lembu, satu bahagian daripada 7 bahagian daripada seekor lembu. Yang mana hak yang kita buat saat itu untuk kita, boleh kita berkongsi pahala. Boleh benda? Boleh kita berkongsi pahala. Ketika kita berkongsi pahala daripada sebahagian, daripada 7 bahagian daripada seekor lembu ataupun daripada seekor kambing dengan keluarga kita, adakah keluarga kita disunatkan juga melakukan perkara tersebut? Disunatkan juga tidak menghilang bulu dia dan tidak menghilangkan rambut dia? Jawapan dia adalah tidak. Kerana tidak? Kerana bukan keluarga dia yang ingin melaksanakan ibadat korban. Siapa yang ingin melaksanakan ibadat korban di sini? Siapa? Dia. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, berbeza dengan dia ambil masuk 2 bahagian. Satu bahagian untuk dia. Lepas tu sebahagian ni nak beri ke ayah dia. Dia pun bawa kepada ayah dia. Ayah, saya nak buat korban untuk ayah. Ayah kata tak apa. Ayah izinkan. Maka apabila ayah dia izinkan, jadi bermakna ayah dia juga berkehendak untuk melaksanakan ibadat korban. Dengan cara dia telah memberi izin pelaksanaan ibadat korban dia kepada anak dia. Maka ayah juga disunatkan tidak menghilang bulunya dan kukunya apabila masuk 10 Zulhijjah. Okey, boleh. Disunat kepada orang yang menghendakinya bahawa dia tidak menghilangkan bulunya. Tapi kena ingat, orang yang berkehendak untuk melakukan ibadat korban sunat dia tidak menghilangkan bulunya sekiranya dia bukan orang yang muhrim. Orang yang melakukan ihram sama ada dengan haji ataupun umrah. Tapi kalau orang tu melakukan ibadat, dia sedang berihram, sama ada berihram dengan haji ataupun berihram dengan umrah, maka ketika tu tidak lagi sunat, bukan wajib. Dia tidak menghilangkan kukunya dan bulunya. Tetapi tidak kewajipan dia tidak menghilangkan bulunya dan kukunya bukan kerana melaksanakan ibadat korban, tetapi kerana dia berada dalam ihram. Okey je lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam masalah ni ada benda hak yang perlu kita kena sebut juga. Hak yang kata disunatkan tidak menghilang. Tidak menghilangkan bulu dan rambut, bulu dan kuku. Dia bukan hanya khusus dengan bulu dan kuku. Bahkan setiap juzuk daripada badan, tidak boleh dihilangkan. Setiap juzuk daripada badan tidak boleh dihilangkan. Apa jua juzuk daripada badan tidak boleh dihilangkan. Baik. Melainkan menghilangkannya itu adalah benda yang dituntut, sama ada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat. Maksud pada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat, orang ni umur dia 17 tapi tak sunat lagi. Biasa hukum khitan adalah sunnah bagi kanak-kanak. Tapi apabila dewasa dah, bukan lagi sunnah tapi hukum dia adalah wajib. Okey, boleh faham? Hukum berkhitan bagi orang dewasa adalah wajib. Jadi kalau siapa tak berkhitan lagi, tak boleh. Dia kena wajib berkhitan. Esok kena pergi khitan dulu. Esok pergi sunat lalu. Kau dah khitan lagi lah. Dua-dua dah ni. Jadi, masuk 1 Zulhijjah, walaupun dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadat korban, tetap dibolehkan kepada dia, bahkan wajib kepada dia, berkhitan. Membuang 1 juzuk daripada kemaluan dia. 1 juzuk daripada kulit kemaluan dia, bukan baca. Kulit kemaluan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan bagi orang yang menghendaki untuk melakukan ibadat korban, dia tidak menghilangkan bulu dan kukunya pada 10 Zulhijjah. Kita sekarang ni ada dah kehendak dalam hati kita untuk melaksanakan ibadat korban. Kita pun masuk dah. Dan ada iklan daripada masjid ke ataupun daripada NGO, badan-badan tertentu untuk
menawarkan siapa yang nak masuk korban, kita pun tepuh dah, siap bayar dah. Adakah tak boleh kita kat kuku sekarang ni? Atau adakah tidak boleh kita potong rambut? Tidak. Bilakah permulaan tidak boleh? Maksud benda permulaan tidak boleh, dia sunat kita tidak hilangkan. Hukum menghilangkan dengan sengaja, hukum dia adalah makruh. Hukum menghilangkan dengan sengaja, dia adalah makruh. Faham? Jadi, bilakah permulaan? Permulaannya apabila masuk 1 Zulhijjah. Sekarang ni masuk lagi 1 Zulhijjah, maka dah masuk lagi. Tak ada masalah lagi. Apabila masuk, barulah tak boleh kita menghilangkan. Okey, penghujung. Penghujung boleh kita menghilangkan. Asalkan disunat tidak menghilangkan. Penghujung dia bila? Hatta yudahi. Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Apabila sembelih je, walaupun tak ada siap lagi lapar. Walaupun tak ada siap lagi buat balik daging. Walaupun tak ada siap lagi. Sembelih. Sembelih je. Maka ketika tu, habis dah penghujung larangan. Menghilangkan. Ia larangan, maksud dia larangan, sebab dia benda makruh dilarangkan juga. Sebagaimana benda haram dilarangkan, makruh juga dilarangkan. Menghilangkan bulu dan rambut bagi orang yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadat korban, apabila masuk 1 Zulhijjah, menghilangkan hukum dia adalah makruh. Jadi benda tu adalah dilarang. Okey. Faham tak Giam? Benda tu adalah dilarang. Penghujung larangan adalah apabila dia melaksanakan ibadat korban. Bila? Hatta yudahiyah. Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Okey je lah. Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Jadi bermakna, berbeza seseorang daripada seseorang yang lain pada sudut larangan ini. Amin, dia semayang raya awal. Dia semayang raya awal. Masjid dah sudah pergi bayar raya. Dia sudah dah. Pukul 7.45 sudah dah bayar raya. Jadi, dia pun meleh. Pukul 8 siap meleh. Maka pukul 8, boleh dah dia menghilangkan kuku dan bulu dia. Okey, boleh? Boleh faham? Satu. Manakala, Ezak tak lagi. Ezak sebab imbayang di masjid Jamek ke masjid tau. Jamek ke masjid lewat. Tok hotel tu nya, khutbah lama. Pukul 8, buka pukul 9 baru sudah. Lepas tu nak meleh, tak malam pula tunggu orang meleh nak mari. Orang meleh mari apa sekali, orang perebah tak pandai pula. Pukul 2 baru boleh meleh lembu. Pukul 2. Sebagai contoh. Maka Ezak, pukul 2 baru, lepas daripada meleh pukul 2 tu, barulah boleh menghilangkan bulu dan kuku-kuku dia. Okey, boleh faham kan? Okay, satu. Okey jelas tak Giam? Ada orang dia buat korban beberapa bahagian. Maksudnya dia bukan masuk satu bahagian. Dia masuk beberapa bahagian. Ada orang dia buat korban daripada beberapa ekor kambing. Ada orang dia buat korban daripada beberapa ekor lembu. Dia banyak piti. Piti banyak, tak tahu nak tak mana rebang banyak boleh pahala daripada pergi melancong. Dulu biasanya pergi ke sana, pergi ke sini, ke sana ke sini, kata Perdana Menteri. Baik, terbang ke negara tu, terbang ke negara ni. Baik, kata khabar dia pergi dulu. Jadi ni dah COVID ni, dah cakap kena cocok hidung semua. Malah pergi melancong. Kalau ni boleh je pergi melancong, cuma kena cocok hidung lah. Lepas tu kena kuariti banyak biar. Buat rebang banyak tahun ni. Ada dalam 5-6 ekor. Okey, sekarang ni dia rebang 5-6 ekor. Lepas tu yang mana 5-6 ekor, dia kata 6 ekor lah. 2 ekor hari raya pertama. Lepas tu hari raya kedua, hari raya ketiga dan hari raya keempat juga dia sembelih. Maksudnya setiap hari yang boleh disembelih belaka. Ketika dia buat 6. Adakah mesti kena selesai 6 baru dia boleh menghilangkan bulu dan kuku dia? Ataupun cukup dengan korban yang pertama? Okay, boleh faham? Kalau kita tengok perkataan hatta yudahiyah, sehingga dia melaksanakan ibadat korban, jadi bermakna cukup dengan pelaksanaan yang pertama. Apabila dia melaksanakan satu korban, maka boleh dah dia menghilangkan perkara tersebut. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak disyaratkan habis semua sekali. Okey je lah. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga. Orang buat di luar negara. Orang buat di luar negara. Yang mana apabila dia buat di luar negara, kadang-kadang
Benda. Penganjur melaksanakan ibadat korban pada hari raya pertama. Kadang-kadang hari raya kedua. Kadang-kadang hari raya yang ketiga. Kadang-kadang hari raya yang keempat. Okey, boleh? Boleh faham? Dah tahu hari raya pertama mungkin, hari raya kedua mungkin, hari raya ketiga mungkin, hari raya keempat pun mungkin. Jelas tak lagi? Buat luar negara, sama ada di Sudan ke, ataupun di negara-negara lain, Kemboja ke, maka cara dia adalah dia kena tanya pihak penganjur. Awak nak buat bila? Sebab saya ni terikat dengan hukum awak nak buat bila untuk gerbang saya? Jadi kalau awak nak buat hari raya pertama, nak buat masa mana? Nak buat masa mana? Jadi kalau pihak penganjur jelaskan kepada kita bila nak buat, masa mana nak buat, dan alhamdulillah di zaman kita ni lebih mudah. Maksudnya dia akan buat benda live. Faham tak lagi buat live kan? Faham dia buat live kan? Dia buat live apa sekali. Jadi kita pun dapat tahu bahawasanya korban kita telah dilaksanakan, maka barulah boleh kita menghilangkan perkara ini. Okey, boleh faham? Seterusnya wa ayyadhbahaha bi nafsi. Dan disunatkan bagi orang yang menghendaki melaksanakan ibadat korban, dia kena sembelih. Ayyadhbaha, dia sembelih ibadat korban itu, binatang korban itu binafsihi, dengan sendiri. Sunat dia sembelih sendiri. Dia masalah kita nak suruh orang sembelih pun boleh, kita nak sembelih sendiri pun boleh. Tak mau sembelih sendiri, nak suruh orang sembelih pun boleh. Nak sembelih sendiri pun boleh. Okey, boleh. Cuma hak yang paling comelnya adalah sembelih sendiri. Faham? Hak yang paling comel sembelih sendiri. Tetapi hak yang kata sunat sembelih sendiri tu, ibadat korban dia dengan syarat yang pertama, dia pandai sembelih. Kalau tak pandai meleh, maka tak boleh sembelih sendiri. Bukan tak boleh, tidak sunat sembelih sendiri sebab tak pandai. Satu. Ataupun dia ni bukan tak pandai. Tapi kalau dia sembelih sendiri, dia endang lembu rebah, dia rebah dulu. Sebab ada orang, dia mabuk darah. Tahu ada orang mabuk darah? Ada jenis orang mabuk darah, tengok darah pesang. Jadi kita tengok benda yang cukup pelik, tengok saja boleh pesang. Tengok saja benda pucat kesi, biru muka. Jangan nak jumpa, bukan seorang nak jumpa, ada beberapa orang. Kata pelik tau. Kalau misalnya masuk dalam mulut tu, melang, rebah, tu tak apa. Dia tengok darah. Pesang. Kita pelik apa pesang? Tengok darah pesang. Pesang. Kita rupa-rupanya tak pelik, kita pun alami juga. Kita tengok benda hak kotor pun sekali, molek-molek ada mutah. Pada tengok kan masuk dalam mulut kita pun. Tengok je. Rupanya lebih kurang lebih kurang aja kan. Baik. Tengok-tengok orang nak cerita makan bewok, makan benda bakar tikus. Allah, cair liur ke nak mutah saja. Ada orang pesang. Okey. Jadi orang ni tak sunat dia sembelih sendiri. Kerana kalau dia sembelih diri akan membawa kepada masalah diri dia. Okey, belah. Boleh. Berapa dah? 2. Yang ketiga. Tidak disunatkan kepada orang perempuan. Hak yang disunatkan hanya untuk orang lelaki. Orang puang, khunsa tidak sunat dia sembelih sendiri. Tidak sunat bukanlah maksud haram. Boleh tak orang puang nak sembelih diri? Boleh. Boleh tak orang khunsa nak sembelih diri? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Cuma biar orang lelaki yang pegang. Kalau suruh orang puang pegang, takut hari raya keempat dah ada sembelih lagi. Orang puang pegang. Lembu gerak sikit pakat lari belakang. Tukar-tukar belih lagi. Jadi orang lelaki boleh meleh, orang puan pun boleh meleh. Cuma hak yang paling afdal, orang lelaki hak pandai meleh diri. Manakala orang puan wakil kepada orang lain meleh diri. Okey. Tetapi kena ingat, ketika kita bincang lagu mana sunat, kita meleh diri. Kalau kita masuk korban anjuran pihak masjid, maka jangan kita buat ngamuk nak meleh diri pula. Kita kena ikut pihak penganjur lah. Apa nak meleh diri tahun ni? Pergi ke bawah pihak penganjur. Dan demo apa bahagian? Saya sebahagian je. Lepas tu, setiap seorang daripada hak masuk 7 orang, pakat nak meleh diri belakang. Pakat meleh. Cari pisah 7 lah. Tak di kok 7. Tak boleh. Awak gitu mana boleh. Seorang je meleh.
Wakil lah orang lain. Mu nak belah diri mudah je. Mu pergi cari lembu, lepas tu mu seorang. Mudah je. Kalau mu masuk sebahagian, mu nak gambar nak belah diri, tu masalah sikit. Tapi pihak penganjur jangan balah pula. Pihak penganjur jangan balah pula. Dah nak belah diri. Kita minta wakil pada orang lain. Kami pandai lah, apa yang belah. Mudah je. Kalau kita lah, kita mudah je. Malah banyak banyak benda kita nak bikin benda kecil-kecil. Mu nak belah-belah. Mu masuk 7 bahagian selesai. Dah apa lah. Belah diri, nak belah kat bawah. Kalau nak pandai lah, ayo. Kalau pandai, belah diri. Baik. Kalau dekat-dekat dengan kawasan kita ni, kalau kau dekat kawasan kita, kalau nak belah diri, kita boleh ajar. Nak belah diri, kita boleh tolong ajar. Kalau misalnya dekat-dekat kawasan kita ni, kawasan Kuasik ni, kalau misalnya tahun ni boleh buat gebang lah. Kalau hari raya kedua tu, panggil kita pun kita pergi. Tolong. Kita tolong tengok aja, tolong ajar buat ganda. Tak ada pisah kita banyak. Ada kayak gitu lah. Orang kawasan dia lah, kawasan jauh tak boleh lah. Tapi jangan banyak kan, pakak nak ajak belah diri tak kita. Gaya pertama tak boleh lah, gaya pertama kita banyak dah kan belah kan. Wa ayyadbahaha binafsi. Sunat dia sebelah sendiri. Wa illa falyashhadha. Baik. Sekiranya tidak, maksudnya wa illa, dan sekiranya tidak, jadi wa illa ni bukan melainkan, illa jangan tak mana belakang-belakang. Wa illa ni maksudnya wa illam yadhbahil udhiyata binafsihi li'udhrin aw ghairihi. Kalau dia tidak menyembelih binatang korban dengan sendirinya, sama ada kerana ada keuzuran ataupun selain daripada keuzuran. Tak kira lah. Malah nak belah diri, malah nak belah diri, nak suruh orang lain belah. Bukan nak pandai je. Dia nak kira tangan je, nak tengok orang buat je. Baik, ataupun dia perempuan ataupun ada keuzuran. Dia nak membelah diri, maka fal yashhadha, maka dia kena hadir. Dia kena hadir ketika melaksanakan ibadat korban tersebut. Sunat dia hadir. Sunat dia menyaksikan pelaksanaan ibadat korban dia. Okey, boleh faham. Jadi bermakna antara perkara yang disunat dalam pelaksanaan ibadat korban adalah sebelah sendiri. Yang keduanya adalah kalau dia tidak mampu untuk sebelah sendiri, dia hadir. Hukum hadir adalah sunat, bukan wajib. Kalau tidak hadir, tak apa ke tak? Tak apa. Cuma tidak ada fadilat sunat. Kalau tidak hadir. Okey, boleh faham? Tetapi jangan sekali-kali dalam melaksanakan perkara sunat, kita terpaksa ataupun sehingga kan kita melakukan perkara yang haram. Atau tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Dia perabah dalam lembu. Dia tarik tegang pemda. Belalok batal lembu. Rupa-rupanya seorang dia nak mari. Tepung. Mana ni? Oh, kejap-kejap saya nak makan dulu. Dia ada orang masuk gebang gitu. Dia ada orang peserta ibadat korban ni. Dia tidak berfikir lagu manakah penganjur berfikir. Dia mari lewat kos sebelah baru mari. Ya, mari pun buat dok je. Kita kata mana-mana. Mari buat dok je, jom buat dia dulu. Kita kata siapa dia ada mana ada Dino. Nama dia siapa? Baru siapa saat ni duduk buat dia tu. Panggil kejap-kejap je kata dia okok tu. Allah Rabbi tu masalah. Memang cukup bermasalah. Nampak kan? Dan kita kan kita pihak penganjur korban kan. Kita pernah anjur ibadat korban kan. Dan kita sembelih hingga terawa kawasan ni kan. Dan kita hadapi belakang benda ni kan. Betul tak? Hadapi. Dan kita cara kita mudah je. Main nombor telefon, kita telefon. Akak jual beli. Lepas tu wakil apa semua sekali, wakil belakang. Mudah kan? Kita buat mudah je. Tak ada orang nak pegang, kita perebah diri. Perebah 3 orang je. Betul tak gitu? Kita buat 3 orang je. Balik kapur nak buat 3 orang, baru orang kapur. Amin. Orang Allah apa? Betul ni bagus? Bagus. Orang kapur. Sebab dia kaedah gini. Kaedah anda lah. Kita kalau kita meleh 2 orang pun 3 orang boleh kita meleh. Tapi kalau kita di orang mitok kita suruh meleh, orang lain pegang, kapung orang lain, bukan kapung kita cara. Dia nak buat dia buat. Kita pergi meleh aje. Kalau kapung kita, kalau orang ikut cakap kita, pengurusi masjid ke, contoh. Tak apa lah kita pelihara lah. Kita boleh faham kan? Tengok kita buat kejap je kan. 20 ekor lembu kejap je tu buat. Tak lepas. Kejap je. Tak apa aku belah.
Hukum belah habis licin. Kejap je kita berbuh kan. Baik. Jadi kita nak cerita ni muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara hak yang disunatkan kepada orang hak yang melaksanakan ibadat korban, disembelih dengan sendiri. Kalau tidak mampu sembelih, dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut. Dah lupa benda hak yang nak kebur tadi, dah ingat dah. Panjang sangat cerita saat ni kan. Dah ingat benda hak yang kita nak kebur. Okey. Nah gini, tadi kita dah habis lagi. Jadi sunat hadir. Tetapi kena ingat, jangan sekali-kali dalam kita melaksanakan ibadat perkara sunat sehingga kan kita melakukan perkara yang haram. Jadi lembu perebah dah. Lembu perebah dah. Kawan ni belalak dah mati. Faham? Dia melambatkan proses penyembelihan. Kita ikat bergadah. Sakit tak lembu? Sakit. Hukum dia benda. Haram tak boleh buat gitu kalau lama. Sekejap dah tu. Lama tak boleh. Hukum dia adalah haram. Kata Rasulullah, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Ta'ala telah menetapkan ihsan buat baik atas tiap-tiap sesuatu. Kata Rasulullah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kalau mung sembelih, mung kena elokkan cara penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Mung kena tajam mata pisau. Tajamkan pisau. Lepas tu, wal yurih dhabihata. Mung kena tenangkan binatang. Jangan ikat sampai ke setengah jam. Belalok kawan. Faham? Mata belalok gitu. Mujur dok bunyi mulut. Kalau bunyi, boleh cakap, dak tahu banyak mana je membaki ke orang. Ikat dia. Sebab dia sebab seorang lagi nak mari. Tak payah tunggu. Telefon kabar je. Biar nak mari. Tak boleh. Hadir tu hukum dia sunat. Hak ni hukum dia haram. Kalau mu nak tunggu dia, jangan perebah dulu. Kita cara dia. Jangan perebah dulu. Selesai dulu. Tu kaedah ni. Ni perebah akak jual beli tak lagi. Ni benda yang berlaku. Anda sebut ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita melalui pengalaman di dalam kita menganjurkan ibadat korban. Tak beli lagi. Mana boleh kita nak buat korban tak beli akak jual beli tak lagi. Siap meleh dah. Siap meleh dah. Lepas tu saya dak bayar lagi, dak akak jual beli lagi. Mana lembu saya? Ada gitu jadi. Tapi ada orang hak yang mudah kira dah. Saya bayar jugalah. Saya bayar juga. Ada juga orang mudah kira hujur lah. Tapi bukan hak yang kita anjurkan. Hak yang bukan kita anjurkan. Hak kita anjur sekarang, hamba mula ingat hamba anjur sekali penuh. Ustaz Wamzai bagi lewat. Imam pergi lewat. Kita pun berebah, meleh. Meleh baru sapa je. Baru sapa. Dan kita nak bawa dia kata. Meleh dah. Jadi bahagian. Jadi 6 bahagian. Sebahagian lagi. Dia nak agak. Apa? Dia ambil lagi je lah. Jadi kita buat rebah 6 bahagian. Sebahagian makan saja. Jadi boleh gitu. Nanti kita akan bincang lepas. Daripada ni muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, seterusnya kata pengarang kita lagi, wala tasihhu illa min ibilin wa baqarin wa ghanam. Dia benda kita penganjur ibadat korban, sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar. Banyak benda yang kita boleh belajar daripada kita melaksanakan ibadat korban. Lepas tu begitu juga orang minta kita pergi sembelih kan. Jadi banyak benda yang kita boleh belajar. Okey, boleh faham kan? Wala tasihhu illa min ibil wa baqarin wa ghanam. Dan tidak sahlah al-udhiyah tu ataupun at-tadhiyah, tidak sah ibadat korban itu illa min ibil. Wala tasihhu ay wala tasihhu al-udhiyah tu, tidak sah ibadat korban ataupun binatang yang dijadikan ibadat korban itu tidak sah illa min ibil, mereka daripada unta, wa baqarin wa ghanam, dan lembu, lepas tu kambing. Hanya boleh daripada unta. Jadi bermakna selain daripada 3 jenis ni tak boleh. Walaupun ia adalah binatang. Nak rebang dengan itik boleh ke tak? Tak boleh. Nak ibang dengan ayang boleh ke tak? Tak boleh. Dengan rusa boleh ke tak? Tak boleh. Saya ramah pelihara rusa. Ramah sungguh. Terengganu biasa ramai kan. Ada ingat asal ada belajar di tahfiz dulu, orang luar ramai kan. Kita kata ramai ikan ni pakat suka lah. Ikan mana boleh kata ramai. Kita Terengganu biasa je ramai. Baik. Banyak lah. Kita kata banyak. Jadi orang tu dia pelihara rusa banyak. Dia kata ya nak rebang rusa tahun ni kali. Nak korban rusa. Nak buat korban rusa. Tak boleh. Tak sah. Kalau buat juga, maka hukum dia adalah haram. Kerana dia telah melakukan perkara yang bid'ah. Faham? Dalam hal ibadah. Okey jelas kan? Baik.
Tidak sah illa min ibil, melainkan daripada unta. Apa jua jenis unta? Jenis unta banyak lah. Cuma nak tahulah jenis unta benda. Sebab kita bukan penternak unta. Tapi kalau kambing kita tahulah sebab kita penternak kambing. Wa baqar, dan lembu. Lembu tak kira lah jenis lembu benda tu. Lembu kapung ke, ataupun lembu limousin ke, lembu caroleh ke, tak kira lah lembu jenis benda pun. Dan kerbau, jamus, dia masuk dalam kategori lembu. Sebagaimana boleh buat korban dengan lembu, boleh juga buat korban dengan kerbau. Tapi tempat kita jarang orang buat korban dengan kerbau. Tempat kita. Kubah jarang orang buat korban. Di tempat kita lah. Boleh je ke tahun ni kita buat korban kubah seekor? Boleh. Jadi, tapi kalau di Pahang, dia lebih suka kerbau berbanding dengan lembu. Di Pahang. Baik. Katanya, wa ghanam. Dan ghanam ni kambing, biri masuk tak kira lah kambing benda pun, kambing susu ke, susu macam-macam jenis susu, kambing bor ke, kambing jamna pari ke, kambing kacang ke, kambing tak kira lah kambing dasar jenis kambing. Biri tak kira lah beri benda-benda pun, beri kapung ke, beri Barbados Black Belly ke, Barbados Keroh ke, tak kira lah apa jua jenis biri-biri boleh berlaku. Mesti daripada 3 jenis ini sahaja baru sah ibadat korban tersebut. Maka pengarang kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Imam Nawawi, nak jelaskan kepada kita tentang syarat-syarat binatang korban tersebut. Wa syarqu ibilin an yat'ana fis sanati sadisah. Syarat unta bahawa masuk di dalam tahun yang ke-6. Dia unta ni cukup umur, cakap kita cukup umur. Boleh kita buat korban, syarat dia mesti masuk tahun yang ke-6. Maksud dia masuk tahun yang ke-6, cukup 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Allah, 5 tahun unta baru cukup umur. Jelas kan? Dan apabila tempoh lama ni, takut tak ingat. Kita kadang-kadang kambing kita 2-3 ekor pun kita tak ingat. Oh, tak ingat beranak bila, dilahirkan bila, tak ingat. Dia kalau dah ingat, masuk cukup umur. Kita ijtihad. Cakap kita mudah-mudah agak-agak lah. Agak-agak. Kita tengok kepada, ingat lepas-lepas. Tengok kepada tubuh hang dia pun sekali ni, masuk dah umur. Dia sebenarnya, penggembala dia dapat. Dia buat pandai, buat agak-agak ni pandai. Penggembala lah. Mereka penggembala hak lebong. Hak lebong dia kok. Kalau dah cukup umur pun, dia jual kok. Jangan main lebong. Dia cukup umur, dia jual kok. Anda ingat ada meleh seekor tu. Pergi meleh tu, dia kata cukup umur. Anda tengok Allah, tak siapa hati dah meleh. Nampak, tak siapa setahun lagi. Cek je. So, sikit dua kambing. Allah Rabbi, kata, dia beli mana. Kita buat senyap je lah. Senyap, kata. Kita tengok, tak siapa hati tengok. Kita lebong dah. Ya memang dah. Dah ada dah orang lebong gitu. Jangan cakap dapat lebong ni. Cuba tanya penggembala lembu hok ramai-ramai. Ni penggembala lembu ramai-ramai kawasan. Hok ramai-ramai. Ada tak pernah tak hilang? Hilang semua. Ada seorang hok ni Tok Bila masjid kita ni, Tok Bila masjid kita. Pok muda tu. Dia kabur lembu dia berapa? 3 ke 40 ekor dia royak lembu. Last sekali tinggal berapa ekor? 40 ekor. Hilang semua. Orang ni hilang. Jadi lepas tu kita kata pandai sangat. Orang mana pandai? Dia kata biasanya set-set lembu juga. Dia kata gitu. Kaki-kaki lembu juga ada curi je. Set-set lembu juga. Kita pandai nak curi. Kena tengok lembu buat dia. Set-set lembu buat curi. Dia curi buat benda. Ke sedekah orang. Dah dia jual. Dia jual. Jual ke siapa? Jual ke orang nak lah. Dah orang curi ni ada takwa ke? Jadi hak ni cukup umur. Tak. Dia lembong hak umur. Faham? Ni berlaku lah. Dah kalau kita nak tahu dah apa ni nak ceritanya, berlaku benda lagu ni. Jadi benda hak dah cukup umur, ia jual kat orang. Jadi kita tengok, wah, lembu ni dah cukup umur lagi. Kita tengok tu. Jadi kita tak kata benda lah. Orang bagi suruh kita meleh, bukan orang suruh bagi kita buat nilai umur. Mereka orang berkata, Ustaz, lama rasa nampak kecil kan? Orang nampak kecil kot. Terlain lah kan. Tebal-tebal kita mari orang tengah ramai tu tak jadi nak meleh. Orang
Kita pun agak-agak juga tengok, tapi kuat sangka dok lagi lah, sebab kita pandai agak main lembu slow-slow. Dok kuat pun kita pegang penuh kat pegang lembu kan. Baik. Jadi unta ni umur dia mesti cukup 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Jelas kan? Jadi kalau misalnya kita dah ingat dah, maka benda agak-agak maksudnya kita pandai tengok. Penggembala unta, orang main unta ni pandai. Macam orang main kami pandai. Faham? Orang main kami pandai. Dan orang main kambing ni, orang main kambing lah. Dan kita ada kambing ramai kan. Panggil kambing ramai. Kita tahu hak ni anak mana, hak ni anak mana, dan hak ni umur dia apa, hak ni umur apa. Kita tahu. Zoo hak nak jaga kambing pun tak tahu. Hak ni anak mana, hak ni apa tahu. Ada pun cerita ni. Oh gitu. Jadi kita ingat, bukan kita dah ingat, kita ingat. Bukan kita fikir kambing je, banyak benda kita fikir. Kambing tu sapingang, tapi kita ingat sebab kita penggembala kambing. Gitulah. Sama juga dengan penggembala unta. Katanya wa baqarin wa ma'zin fi tsalitsah. Manakala lembu dan kambing dia masuk pada tahun yang ke-3. Dia lembu, kambing masuk tahun yang ke-3. Maksud dia masuk tahun yang ke-3, maksudnya lembu kena cukup 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Kambing kena cukup 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Cuma dalam masalah kambing ni, masalah kambing ada pandangan yang kedua mengatakan umur dia setahun masuk tahun yang kedua pun boleh dah. Itu pandangan yang kedua. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Lembu mesti masuk tahun yang kedua. Ada masyarakat kita dikata mana sama ada cukup 2 tahun atau saling gigi. Dalam masalah lembu, mazhab Imam Syafi'i tak ada istilah saling gigi. Cuma banyak orang masyarakat kita kata saling gigi. Anda cuba kaji. Dia ambil daripada mana anda tak tahu. Dan sebahagian daripada ustaz pun sebut gitu juga. Anda cuba kaji daripada kitab mazhab Imam Syafi'i bermacam-macam, anda tak jumpa. Lepas anda pun tanya ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i daripada Yaman, daripada Syria, dia pun kata tak gitu. Dia kata lembu tidak dikirakan saling gigi. Tak tahu lah. Takut ada kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i yang anda tak pernah jumpa. Tapi bukan anda kaji dalam kitab Safilatul Najah, dalam kitab kecil-kecil. Anda kaji habis. Tak jumpa pun yang kata saling gigi. Dia masalah saling gigi hanya bukan kambing. Hanya biri-biri saja. Biri-biri antara cukup umur setahun ataupun saling gigi. Kalau saling gigi sebelum setahun, maka boleh buat rebang. Yang masalah lembu, anda tak jumpa dalam mazhab Imam Syafi'i sebut saling gigi. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, lembu cukup 2 tahun. Baik. Wallahu a'lam. Ambil mana yang tak tahu. Tak tahulah. Cuma kaji-kaji, lama dah nak kaji ni. Tak jumpa lagi lah. Dan mana-mana kalau sahabat-sahabat yang tengok live ni, kalau jumpa, bagi ibarat kita. Anda tak ambuh. Ustaz ni kata gini, mufti ni kata gini, anda tak ambuh. Anda tak ambuh. Ustaz ni kata gini, mufti ni kata gini, anda tak ambuh. Anda nak ibarat kita. Okey, boleh faham kan? Anda nak apakah nas yang disebut oleh ulama mu'tabar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah kambing ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, umur dia apa? Setahun masuk tahun yang ke-2. Ni mesti umur 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Dan pandangan yang kata umur setahun masuk tahun yang kedua adalah pandangan sebahagian besar ulama fiqh. Okey, pandangan ni ada pandangan yang kuat juga. Tapi bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab benda anda kena sebut masalah ni, anda kena sebut kerana orang yang buat package kambing di zaman di masa kita ni, orang buat package kambing yang ambil daripada kambing luar. Ambil kambing daripada Thailand ke daripada ni. Kalau tengok kepada kambing bor ke apa, tak cukup umur. Tak cukup 2 tahun. Faham? Tak cukup 2 tahun. Setahun wujud. Okey, boleh faham? Dia ambil daripada orang tu. Dan hak yang ambil daripada sini, dia hubung kan tu kadang-kadang tak kenal pun kan. Orang hak yang hubung ni. Kadang-kadang atas orang. Mu percaya aku percaya kamu. Gitu, kadang-kadang tak kenal orang tu. Dah tahu mana? Allah, kita tahulah kita penggembala kambing, tokai kambing kok ni kan. Tokai kambing bukan ada 4 ekor setengah kambing kita. Ada 100 ekor lebih. Jadi ada siapa ke tak tahu siapa tokai dia ni. Dah tokai di Thailand tu ada orang Islam. Orang Islam pula orang tani ya. Bukan dia ambil kawasan tani. Dia ambil mana? Ambil atas tu, ambil kawasan siang tu.
Orang siang pelera. Orang siang, tahu orang siang. Orang siang ni orang tak Islam. Kadang-kadang yang ambil daripada Burma, ambil daripada luar negara, ambil daripada negara lain. Banyak tangan. Takkan kita kaburkan orang Burma ni, orang Burma, atau orang Burma pun orang-orang siang tu. Ni cukup umur ke tak? Dia tak tahu kalau benda cukup umur. Faham? Lepas tu kita kata nak yang umur 2 tahun sebagai contoh. Dia pun dia akan cari hak yang kapung dia. Kapung dia kalau nak jual. Cukup umur dah, nak PT. Betul tak gitu? Ada orang nega lebong. Kambing hak siapa kebanyakan tak cukup umur. Biri lain sebab biri dia setahun. Kambing kebanyakan tengok kecil je kambing. Mereka kambing hak besar-besar jelah. Kebanyakan hak yang anda tengok lah, mungkin ada hak yang anda tak tengok, hak yang cukup umur. Maksudnya payah nak cari hak cukup 2 tahun. Bukan tak ada. Maka boleh ambil pandangan yang kedua. Anak rakyat gitu je, boleh ambil pandangan yang kedua. Boleh ambil pandangan yang kedua. Dan anda ingat gambar-gambar Tok Peraih, ada seorang kawan Tok Peraih kambing juga, dia ambil daripada Thailand buat. Dia mengaji pondok. Orang ni duduk mana? Dia orang Kedah. Ni anda tak tahu duduk mana. Dia WhatsApp anda, dia tanya, dia kata tengok pada kambing, dia kata memang tak cukup umur. Tengok kambing tak cukup umur. Memang tak cukup umur. Tengok kepada kambing lah. Dia orang pandai juga, dia mega. Dia bukan setakat dia buat package, bukan dia mega juga. Jadi tahu tak cukup umur. Tapi kalau kita nak pera sampai aku cukup umur, memang kita rugi. Sebab kita untung nipis dah. Sebab makanan lagi, penjagaan tinggi. Rugi. Lepas tu anda kata dah, nak buat mana, ambil pandangan yang kedua, hak yang kata umur setahun. Dan pandangan hak yang kata umur setahun, maksud tahun yang kedua adalah pandangan ramai juga di kalangan ulama mazhab. Dan pandangan yang kuat juga. Tapi sebaik-baiknya biar cukup umur 2 tahun. Tapi nak ambil umur setahun pun tidak menjadi masalah. Okey. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang pula kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan bincang syarat binatang korban. Tangannya umur. Tak habis lagi kita bincang pak umur. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang pak umur. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah Haji Hussein atas pembentangan fiqh korban kitab Minhaj At-Talibin wal Umdatul Muftin bagi siri yang kedua. Ini untuk maklumat Ustaz, ada beberapa soalan lah daripada followers. Jadi insya-Allah kita akan kumpul. Dan untuk kita akan minta Ustaz jawab siri yang terakhir nanti. Masa pun dah lewat ni. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan pada masa hari waktu yang sama. Jadi kita tutup dulu majlis kita dengan Sab'ul Mathani dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Wal Asr innal insana tawassul. Ya, baik. Terima kasih Ustaz.